Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat bertemu kembali dalam rancangan pagi Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kefahaman yang mendalam kepada kami dalam hal agama. Ya Allah, berilah kepada kami ilmu ta'wil, faham Al-Quran. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami kepada jalan yang stabil. Ya Allah, berilah taufik kepada kami pada perkara yang kamu sukai dan yang kamu redai, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah akhir kami lebih baik dari permulaannya. Raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini saya akan taksir surah 112, iaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas yang maknanya ialah memurnikan keesaan Allah. Biasanya kita baca surah ini dalam solat, baca surah ini selepas solat, baca surah ini ketika nak tidur. Jadi surah ini merupakan surah Makkiyah, turun di Makkiyah, dan ada sebab penurunan surah ini. Sebagai pengenalan, surah ini merupakan surah istihar yang tegas daripada Allah tentang tauhid. Apa dia tauhid? Apa dia tauhid? Tauhid ialah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi surah ini turun sebagai menjawab persoalan daripada orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara kita panggil, kalau sekarang kita panggil Kristian. Kristian. Di dalam Quran Allah sebut Nasara. Di sekeliling kita ni ialah orang Kristian. Jadi mereka menghantar wakil untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, dia tak panggil Nabi, dia panggil Muhammad ya. Wahai Muhammad, siapa Tuhan kamu? Mereka tanya Nabi, tolong cerita pada kami sifat-sifat Tuhan kamu. Itu persoalan orang-orang Nasrani. Mereka sebenarnya ada kitab, iaitu kitab Injil, kitab yang diberi kepada Nabi Isa. Nabi Isa menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku, Tuhanmu. Tetapi apabila Nabi Isa tiada, mereka telah mempersekutukan Allah. Mereka bertawasul kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi fahaman mereka nya fahaman tawasul. Mereka bertawasul kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka bertawasul kepada Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Mereka juga bertawasul kepada Jibril. Jadi dalam kefahaman mereka yang telah diubah-ubah daripada kitab Injil, ulama-ulama dia yang ubah. Ulama ataupun ahli-ahli kitab Injil yang ubah. Yang ubah kitab, isi kandungan kitab Injil, ada 3 Tuhan. Tuhan ibu, Tuhan anak, Tuhan ayah, Tuhan bapa. Ada 3 Tuhan. Sedangkan dalam Islam hanya 1 Tuhan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi orang-orang Nasrani keliru dan berjumpa dengan Nabi. Allah turunkan surah ini, surah yang mengandungi 4 ayat yang menjawab pertanyaan orang-orang Nasara ini. Pertama Allah jawab, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Allah itu ahadun, Allah itu satu, Allah itu maha esa, tidak 2, tidak 3. Allah itu tunggal. Dan Allah kata tidak menyempurai mana-mana makhluk, tidak menjelma dalam diri makhluk, dan Allah juga tidak ada wakil. Itu penjelasan yang pertama daripada Allah. Kemudian Allah jelaskan lagi sifatnya. Allahus Samad, iaitu ayat yang kedua, Allah adalah As-Samad. As-Samad ni maksudnya Allah ni menjadi tumpuan semua makhluk. Makhluk berhajat kepada Allah, makhluk mengadu kepada Allah, makhluk berdoa, meminta kepada Allah. Itu sifat Allah yang pertama, sifat Tuhan yang pertama. Jadi kita tidak perlu berdoa kepada yang lain selain Allah. Makhluk semua berhajat kepada Tuhan.
Tetapi Tuhan tidak berhajat kepada makhluk. Jadi Tuhan tak perlu anak, Tuhan tak perlu isteri, Tuhan tidak perlu pembantu. Itu sifat-sifat mulia kepada Allah. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Maksudnya di situ Allah tidak beranak. Allah juga tidak diberanakkan. Jadi dalam hal ini tidak ada nisbah anak beranak bagi Allah. Artinya tidak ada Tuhan anak, tidak ada Tuhan ibu, tidak ada Tuhan bapa. Jadi tidak ada nisbah anak beranak bagi Allah. Seterusnya ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya tiada makhluk yang menyamai Allah. Tiada makhluk yang setara dengan Allah dari segi zat ataupun sifat. Jadi sifat-sifat Allah tidak ada dalam diri makhluk. Sifat-sifat makhluk tidak ada dalam diri Allah. Jadi Allah tidak menyamai dengan makhluk-makhluk yang lain. Itulah lebih kurang tafsir 4 ayat daripada surah Al-Ikhlas ini. Baik, surah ini kita baca dalam solat, kita baca selepas solat, dan ada beberapa hadis sahih tentang kelebihan-kelebihan surah Al-Ikhlas. Pertama, kelebihan membaca surah ini 3 kali seperti menghatamkan sebuah Al-Quran. Ini ada dalam hadis Nabi. Pada suatu malam, Nabi telah berpesan pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, iaitu, wahai Aisyah, sebelum kamu tidur, kamu khatamlah Quran 1 kali. Sayyidina Aisyah pun jawab, ya Rasulullah, bagaimana aku nak khatam Quran dalam masa 1 malam? Nabi Muhammad SAW pun menjawab, kamu bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali. Membaca surah Al-Ikhlas 3 kali menyamai seperti kita, pahalanya seperti kita membaca ataupun khatam Al-Quran 30 juz. Seterusnya Nabi bersabda lagi, hai Aisyah, sebelum kamu tidur, kamu buatlah umrah dan haji. Masya Allah, Aisyah kata, bagaimana aku nak pergi umrah haji ya Rasulullah, nak tidur? Rasulullah kata, kamu berzikirlah dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi bila kita membaca zikir ini 3 kali, bacalah zikir ini 3 kali, subhanallah ni 3 kali, Nabi kata pahalanya seperti kita mengerjakan umrah dan haji. Dan Nabi berpesan lagi kepada Aisyah, ya Aisyah, sebelum kamu tidur, kamu hendaklah mendapatkan syafaat daripada para Nabi. Aisyah pun tanya, bagaimana ya Rasulullah nak dapatkan syafaat Nabi? Maka Nabi pun jawab, kamu berselawatlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat 3 kali. Kamu akan mendapat syafaat daripada Nabi-Nabi. Itulah antara pesanan Rasulullah kepada isterinya, Sayyidatina Aisyah, sebelum tidur. Jadi kita pakat-pakat amal lah. Pertama sebelum tidur kita baca Qul 3 kali, baca subhanallah alhamdulillah 3 kali, kemudian baca selawat 3 kali, dan satu lagi ialah baca istighfar. Kita beristighfar sebelum tidur. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih sekurang-kurangnya. Kita baca istighfar 3 kali. Kemudian dalam hadis sahih yang lain, iaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, baca 10 kali, akan dibina sebuah istana di dalam syurga. Sekiranya baca 20 kali, akan dibina istana, 2 buah istana. Jadi kalau kita baca 10 kali, kita dapat sebuah istana di syurga. Sedang kita baca 20 kali, kita akan dapat 2 istana. Masya Allah, maha pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya dengan membaca surah Al-Ikhlas 10 kali kita dapat sebuah istana. Baca 2 kali kita dapat istana, 2 istana. Jadi sama-samalah kita mengamalkan surah Al-Ikhlas, tuan-tuan dan puan-puan.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk hari ini setakat ini saja tazkirah saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.